Selamat tak selamat kita pun fikir bukan suka dunia, tapi di akhirat benda yang besar lagi kita nak fikirkan. Sebab itu, kalau kita nak lihatkan, setiap kehidupan di atas muka bumi ini, tak kira makhluk manusia ke, haiwan ke, maka sebab itu dalam ilmu mantik, manusia ini disebut haiwan. Contohnya itu, dalam ilmu mantik manusia disebut haiwan. Haiwan natik, haiwan natik. Haiwan natik ini haiwan yang boleh bercakap, haiwan natik, haiwan yang tak boleh bercakap. Kenapa disebut haiwan? Nampak? Dia jatuh martabat manusia ini daripada kemuliaan dan kemanusiaan dia boleh jatuh martabat dia daripada haiwan. Maka sebab dia mati dalam manusia ini termasuk bukan haiwan, tapi nama dia haiwan naqi, haiwan yang bangsa boleh bercakap. Yang satu lagi haiwan ghairu naqi, haiwan yang tak boleh bercakap, jadi binatang. Maka kehidupan kita dalam hukum ini, jika kita ukur melalui usia, melalui umur, tidaklah panjang manapun berkenaan kan tidaklah. Macam lembu masuk ke ubat 2 tahun habis, 2 tahun hari dia nyamuk 7 hari. Kalau ukur makna kalau di umur kehidupan ni, kalau ukur di segi umur, taklah panjang mana sekalipun. Walaupun kalau dipanjang sampai ribuan tahun sekalipun, tetapi akhirnya dia tak boleh tunduk balik. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata hidup mati. Kena yakin lah. Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang hidup pasti mati. Tak mau mati, jangan hidup. Tak mati. Tak hidup dari awal kita hidup, tak mati. Mati itu sementara. Dia ini sementara. Sebab kita kehidupan berterusan. Sebab tu saya pernah sebut ini, jangan percaya sama sekali umur kita sudah tua. Kita tak pernah tua. Yang tua ni jasad, ruh dia tak pernah tua. Sebab dia bukan duduk di alam dunia, alam yang berasingan. Kita belah duduk di alam perut mak kita, alam ruh. Dan terus dia tak mati. Dia bukan dari masa tu, jasad. Rumah rosak, repair, duduk. Tak boleh rosak untuk duduk rumah lain. Sama juga. Kalau ada body dah rosak, semua penyakit dalam dikit ni, Allah tak keluar, duduk tempat lain. Dia hidup kan? Hidup. Okey. Walaupun sampai ribuan tahun umur sekalipun, dia terus duduk. Oleh demikian, kita kena selalu sedar kalau sikap kita tak berubah juga, tak adalah. Azam demi tahun baru ni nak ada hadis lagi. Azam demi azam. Ada azam, tak mau azam nak duduk macam sakit lah. Tak boleh juga. Kerana saya sebut ni ada 4 benda kena ingat. Kalau suruh saya masuk, ada 4 macam yang berharga dalam diri manusia. Dalam diri manusia ada 4 macam yang amat berharga. Dan dia juga boleh hilang dengan 4 sebab tadi. Ada 4 macam yang cukup berharga kepada kita, dan dia juga boleh hilang dengan 4 sebab. Ada 4 macam kelebihan, tetapi dia boleh hilang dengan 4 sebab. Benda yang berharga tadi, tapi kita tak tahu. Banyak yang kita tahu, disebabkan kita tak tahu. Banyak benda, tetapi sebalik kita tak tahu. Adapun yang berharga itu ialah akal. Yang kedua, din, agama. Yang ketiga, malu. Yang keempat, amal yang soleh. 4 benda ni berharga tak pada diri kita? Pada seorang manusia berharga tak? Akal berharga tak? Kalau akal tak ada,
Orang gila. Orang gila tak ada hukum, tak sembahyang, tak apa, tak tahu aurat, tak apa. Orang gila. Dia bunuh orang pun masuk kau, dia gila. Tak apa. Nama apa gila? Mulanya kita, kelebihan yang berharga bagi kita ialah akal, agama, malu, amal soleh. Maka akal boleh hilang dengan sebab marah. Orang telah tengah bawah, dia tak fikir dah. Agama boleh hilang dengan sebab dengki. Agama, din yang ada pada kita, agama ni, kata kita orang beragama ni boleh hilang dengan sebab ada sifat dengki, hasad, dengki. Kita tak sedar benda tu. Sebab tu kita bila belajar yang sah, kena belajar apa yang batal. Belajar agak haram, kena belajar bab yang halal. Cerita bab dosa, cerita bab dosa, kata nakal, syukur, kita nak. Kerana Nabi sebut, al-hasadu ya'kulul hasanat fama ta'kulu naral hataba. Penyakit hasad ini akan memakan seluruh amal kebaikan yang kamu buat. Fama ta'kulu naral hataba, seperti api yang membakar kayu api. Habis. Tak ada apa. Seluruh kebaikan dengan sedikit sebab hasad tinggi. Dan malu boleh hilang dengan ada sifat tamak. Kebis, malu lah aku. Malu kita ni, sebab malu tu jadi orang. Sebab malu tak ada benda. Tuan waktu marik dia ni pergi duduk kedai kopi tu nak minum, bayang tak bayang, segar tak segar boleh. Malu lah. Malu tak malu? Malu tu ada. Ibu-ibu kan ni keluar nak tudung tak pakai kendang kat kampung, jalan pergi malu tak malu? Pergi malu. Dan amal yang soleh boleh terhapus dengan sebab suka menciptakan keburukan orang lain. Dah tak soleh kan? Duk cerita kita kena termasuk saya dan tak ada tahu kita ni dalam Facebook lah, dia macam semua cerita buruk orang semua. Tak ada yang baik langsung. Tak ada apa tu. Cuba betul buat di sok khabar kalau yang betul-betul dia pun sokannya. Betul tu sokan itu dengan 4 ekor betul dia tak miss. Itu tepat. Tahu dia tak lagi. Lain besok buah buah. Baik, kita tengok pengajian kita. Muka surat 21 baru bawah. Upacara harimau. Ni dia cerita mak kita ni lah. Buat tauhid ni. Bukan kecil besar ni. Besar ni. Bang akidah ni. Hilang kita pun tak nampak. Ubah parah tak ubah. Tapi akidah. Pegangan kita. Upacara harimau ialah suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali. Dulu salah dah. Tapi ada juga. Setahun sekali di dalam belukar, di tepi-tepi hutan, di sana dipanggil harimau. Yang disangkakan harimau itu sakti. Kiranya harimau ini tidak dipuja, tidak dimakan, dia akan membinasakan ahli kampung, binatang, habis menakan habis. Dan binatang ternakan dia makan habis. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud, harimau kejadian. Maka dalam upacara ini disembelihkan seekor kerbau, hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinga dipotong-potong untuk makanan harimau yang maujud tadi. Dia makan harimau kejadian. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir di dalam upacara itu. Dulu ni, tu imam dia baca doa ni, tepi sungai. Saya ingat ni apa ni? Kalau musim banjir ni, tak boleh ni sungai Makawan. Buatlah. Lepas tu banyak dah kaki bulu. Yang itu imam dia nolak lagi dan lapan lagi. Dulu. Semangat pagi lah, ada bukan 8 pagi. Yang usia ni semangat pagi. Dulu dia. Okey.
Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin, syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah. Syirik itu? Syirik. Kita pun masuk tadi sesat dekat rozak. Tu kita mau tu dia kacau nak cerita makan. Tiba-tiba lutung mampung tu nampak. Tu minta mau tu. Lutung pun kita tu boleh habis. Ya. Yang menunjukkan Allah dengan makhluk, itulah namakan menyekutu. Tak kira kita minta selain daripada Allah. Minta selain daripada Allah. Bertabik mana bertabik dengan lain daripada Allah. Seolah-olah ada kuasa lain yang boleh menyelamatkan kita. Syirik. Kuasa akidah tu. Bila kuasa akidah, pasport kita nak pergi sana mati tak tu? Mati. Kita tak nak cek ni, tu buat hidup tak hidup ni. Orang yang berapa mana dia 12 hari, 12 hari dia tahu dah siap pasport semua, beg-beg semua. Dia tahu beg berapa biji beg nak bawa, berapa peralatan nak bawa. Yang kita pergi sana beg berapa biji nak bawa, berapa biji beg nak bawa. Pernah tak fikir berapa biji, pasang kasut pun nak bawa, baju salin apa pun nak bawa? Pernah tak fikir? Langsung tak kisah. Yakin tak yakin ni? Sebab tu agama ni percaya dengan iman. Semua yang kita buat ni kita percaya dengan keimanan, bukan percaya dengan lisan. Dengan i'tikad kita. Kalau tidak kita percaya Allah, percaya macam mana? Percaya Allah, percaya macam mana? Percaya malaikat, percaya macam mana? Percaya pada kitab, percaya macam mana kita kitab? Kitab pun tak nak baca, kitab pun tak nak belajar. Macam mana kita percaya kitab? Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman ni benda yang diyakini. Islam benda yang diamalkan. Perbuatan, sembahyang, puasa, zakat ni semua dalam bentuk perbuatan. Iman ni benda yang diyakini. At-tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Rukun iman ada berapa? 6. Sebut 6 tak jadi. 6 tu kita imani dah. Takkan kita percaya amalan tak ada. Apa beriman? Ni benar ni tuan. Benar yang awak balik ni. Takkan kita percaya pada Allah, kita malaikat. Dia tak lepas. Macam mana kita percaya? Kita beriman tadi. Al-iman an tu'minu billah. Percaya pada Allah. Wa malaikatihi. Percaya pada malaikat. Wa kutubihi kitab. Wa rusuli. Malaikat, Rasul, malaikat, qadar dan qadar. Macam mana cara percaya kita? Kita mengimani rukun iman tu macam mana? Saya bilang takut kita amalan tidak ada. Dia tak boleh lepas. Cakap percaya tadi tidak termasuk dalam pengamalan. Amalan benar-benar buat. Al-iman antu minu bila aku beriman Allah tu siapa? Allah itu Khalik. Macam mana nak percaya dengan Allah? Macam mana nak kenal Allah? Sebab tu kita kalau berdoa tak rasa kita berdoa. Tak rasa kita menghadap Allah. Duduk dalam ilmu tak rasa yang kita sedang menghadap Allah. Kita tak rasa Allah bersama dengan kita. Kita sedang sujud dalam solat tadi, kita tak rasa kita sujud kepada Allah Ta'ala. Memohon. Kita baca dalam tak rasa mana kita sedang meminta dengan Allah. Kita sedang meminta. Kalau sembahyang tak ada tak meminta. Orang tak sembahyang dia tak yakin. Bila tak yakin, macam mana kita kenal? Maka sebab itu nak belajar, nak kenal Allah ni, nak kenal sifat-sifatnya. Kita nak kenal seorang dia, macam mana kita kenal dia? Imam. Asal mana? Melaka. Kampung mana? Nampak? Itu cara proses kenalan kita. Ta'aruf. Kita kadang-kadang tahu pun kenal. Kita kadang tahu tapi tak kenal. Kita tahu ni tapi tak kenal. Tahu dia tak? Tahu dia apa yang semagakan. Tahu
Rumah dia kat mana, rumah mana, tak tahu. Sekadar tahu tapi tak kenal. Tak kenal. Allah, kita kena mengukur Allah. Kita nak suruh Allah. Kita nak panggil, nak suruh Allah. Macam mana kita kenal Allah? Allah tu siapa? Baik. Tengok yang ketujuh. Yang ketujuh daripada sifat ni. Daripada 20 sifat yang wajib kita pelajari satu persatu. Faham, yakin, maka mengimani. Nak menghadap Allah ni. Kita nak pergi kepada Allah. Nak kalau kita sembahyang supaya dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah. Nak balik bertemu dengan Allah ni waktu kita meninggal. Kata, tak ada dah kembali ke menurut Allah. Bertemu dengan Allah bukan waktu kita meninggal. Bertemu dengan Allah waktu kita sembahyang. Bertemu dengan Allah waktu kita berdoa. Bertemu dengan Allah waktu kita ada ilmu. Ni, belajar ni. Kita datang ni, kita nampak sekadar kita datang kuliah malam ni telah fardu. Nampak sekadar itu. Jadi, mana-mana kuliah. Siapa macam? Pagi di ustaz tu. Subuh tadi ustaz ni. Cukup ilmu semua bagi. Okey, habis. Di sebalik kita bagi tahu tak? Kita sedang memenuhi tuntutan Rasulullah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslim. Ilmu itu wajib, kan? Wajib, bukan dia sunat. Fardu ain, dia kata fardu ain, fardu fi'lain. Fardu ain wajib di atas tiap-tiap orang yang berakal. Fardu kifayah ni juga orang yang berdua dia kena tahu fardu ain. Fardu kifayah ni maknanya contoh. Dalam taman kita ini jemaah kita buat. Semua dosa. Satu taman ni jemaah tak tutup. Bila kita ada, bila kita ada. Tadi gelap tadi saya kata, dia tak bayar 12. Tak, bukan. Dari dia short. Gelap ni terasa macam mana? Bahawa gelap ni tersentak dalam hati. Saja-saja gelap tadi. Supaya kita berfikir. Itu baru gelap api tak ada seketika. Lu gelap dalam kubur tu gelap betul-betul gelap tau. Udara tidak ada, cahaya tidak ada, tak. Yang nak pergi ni gelap tadi dalam ramai-ramai tak ada. Habis ini gelap lah. Tapi kalau gelap seorang rumah tak ada. Kalau rumah kita ada, rumah tak ada pergi kerja. Tinggal seorang gelap api tak ada macam mana. Cari bilik tak ada. Waktu itu kita cari nak buat apa tu? Cari bilik nak buat apa? Cahaya. Bila mana kita tak boleh dalam gelap. Bermakna kita tak boleh dalam kegelapan. Kalau malam tak boleh dalam cahaya. Kita kena cari cahaya. Dalam arti kata kita tidak boleh dalam kejahilan. Tak boleh dalam tak tahu. Bila tak tahu macam mana kita nak buat? Kita nak beramal dalam ilmu, tak ada nak beramal macam mana? Nak musafir jalan jauh. Kalau ilmu buat semayang jamak ni, jamak takhir ke jamak tahdim ke, kalau ilmu tak ada, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat kalau ilmu tak ada? Nak memenuhi tuntutan dia sama juga. Menuntut Arab perempuan lagi mana aurat dia macam mana dia? Kena ada ilmu. Sebab tu kalau bila tak faham lagi, kepala duduk, dia tanya, lengan itu. Lengan pergi kira, berusaha berkiri lupa. Bala yang paling besar sekali ialah bala dosa yang kita buat tak sedar dia dosa. Cukup bala boleh besar bagi kita. Tentang saya cakap ni, saya nak cakap, saya nak cakap ilmu ni. Nak selamat ni. Bala yang paling besar ialah dosa yang kita buat tak sedar dia dosa. Sebab pandai tu orang tutup. Kita pakai. Tahu dah tapi dia tak tahu. Bala paling besar tadi. Bala paling besar maknanya orang kita tak sedar kita. Bala. Tapi dia sebabnya biasa. Tak apa. Cuba seorang pakai surah pendek. Pelik tak pelik? Pelik. Kalau semua pakai surah pendek mana ni, pakai sebuah tak. Tak pelik semua dah.
Bala, kena ingat ya? Ini bala. Baik, bila kita kata belajar ini, maknanya menuntut ilmu wajib, percaya berkitab, beriman dengan kitab. Apa makna beriman kitab? Kita percaya apa yang disampaikan bagi Rasulullah. Bagi kitab kita mau ulama-ulama. Kalau kita macam mana kita beriman dengan kitab. Al-Quran pun kita nak baca macam kita beriman Quran. Ada orang dia boleh baca Quran tapi dia tak baca Quran. Jadi memang takut Allah tak nak dengar suara kita lagi. Kita boleh baca Quran tapi tak baca. Nak tunggu bulan puasa. Bulan puasa sampai 2 pagi tu baca tu. Bimbang takut Allah dah tak nak lagi dengar suara kita. Kira datang ke masjid boleh tanggung tapi kita tak nak datang. Saya bimbang takut Allah tak nak pilih kita lagi. Orang yang datang ni dia adalah tetamu Allah. Tapi kita tak nampak, kita nampak datang. Dia pernah tetamu Allah, Allah yang pilih Tuhan. Tergerak Tuhan dah datang ke surau tu, tergerak di rumah lagi. Malam ni kuliah setiap malam tergerak. Siapa begitu? Hidayah Allah. Saya bimbang, tuan-tuan datang adalah tetamu Allah. Kalau datang dengan usung duduk depan, temu datang. Tetamu Allah tu. Tuan kita dia. Tetamu tak tetamu tu? Terima. Tetamu tak? Tuan datang lah ini tetamu Allah. Tapi kalau datang dengan usul dengan band dapat itu band tak ada masuk, usul bawa tu letak depan tetamu Allah. Takut tak dia tetamu Allah. Sebab Allah tak nak pilih, bukan tak nak. Allah tak pilih. Allah tak nak pilih tuan. Habis cerita. Kita juga tak nak panggil. Orang tak panggil nak. Walaupun saya depan orang, jumpa dia tak pergi, mau subuh, mau balik pun. Tapi dia pun tak panggil saya. Kecil hati lah saya. Apa silap aku tak panggil dia? Dia tak nak panggil, dia tak nak buat. Tak nak panggil, tak boleh nak kata, tak boleh, dia tak boleh jemput. Kita juga Allah tak pilih, nak pula umur berhujung ni tengok. Semakin dekat kan semakin jauh. Semakin umur meningkat ni maknanya tidur masih pukul 7.30 lagi ke bangun? Buat. Umur macam kita ni tu pukul 4.30, pukul 5 lah, ke 5 lah, 4 awal kan. Pukul 5 kena bangun dah. Kena bangun dah, pukul 5 pagi dah kena bangun. Kena minta ampun Allah banyak asal. Dan sebut banyak sahaja tu baca kali tu. Yang kurang berdasarkan astaghfirullahaladzim walaupun dalam seribu astaghfirullahaladzim dia tasbih. Saudara minta ampun Allah. Takut apa yang kita buat terlepas. Kalau kita bertobat cepat-cepat, kita minta ampun ya Allah, jadi hak Tuhan ampun tadi tak terpus lah. Setiap hari apa kita baik ke jahat semua angkat balik rekod. Kalau kita bertobat dari astaghfirullahaladzim, minta ampun Allah, kita pun boleh tulis-tulis ni. Silap kita padam tak? Kenapa kita padam? Sebab silap. Kita dengan Allah Ta'ala kita padam tak? Bila kita istighfar tadi kita minta dengan permohonan dengan Allah. Bila permohonan ada tulisan. Tapi permohonan pun tak ada. Tuan takut nak ampun dia tak minta apa. Tak ada sebab pun ampun dia. Permohonan pun tak ada. Minta jaminan tu apa tak ada. Terima kasih Allah majinna, Allah majinna, ya Allah jauhlah aku bila minta apa tak ada. Macam mana jauh dia tak minta. Selawat Nabi macam mana Nabi Nabi Muhammad selawat apa tak ada. Maka sebab tu sehari sekarang paling pemalas pun dia kurang 100 kali selawat. Ustaz, kenapa saya memang si Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu. Kalau lebih 100 ribu, kalau 200 ribu, kalau sampai 1000, alhamdulillah. Satu Allah selawat 10 kali. Kalau satu kali apa? Allah sebut inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Rasul. Malaikat berselawat. Yang kita tak selawat, kita siapa? Berat sangat kan? Wah, ni saya nak cakap dulu tu. Baik. Yang ketujuh, kodrat.
Jadi maknanya kita punya ilmu. Jadi maknanya sebab kita percaya, makna beriman dengan kitab. Kita dengar ni, kita faham, saya yakin. Beriman dengan kitab. Nak lepas tu. Nak lepas satu daripada rukun iman 6 tadi. Sembahyang kita buat tadi, nak lepaskan rukun Islam. Yang kita tadi belajar tadi, nak faham apa yang sampai Nabi tadi, yakin dan berimani apa yang sampai tadi. Nak lepas daripada satu tu. Yang percaya al-iman antu bila beriman Allah, kita belajar nak kenal Allah. Nak kenal Allah, nak lepas. Kalau dia percaya, macam ilmu fiqh, orang kata rukun sembilan dia berlatih. Percaya sembilan tadi, percaya punya nak buat tak buat? Tak buat, tak buat jangan kita percaya. Bila nak buat tadi, dia kena ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia buat, baru semua tadi, baru dia maknanya dia percaya. Boleh kita beriman dengan rukun Islam tadi? Tadi tak ada kan? Benda kena buat ni. Ilmu benda, agama benda yang hidup. Iqamatul din wa siyasatud dunya bi. Tugas kita ada dua benda. Pertama, iqamatul din wa siyasatud dunya bi. Iqamatul mendirikan agama. Sembahyang benda kena buat tu, kita kena menegak agama. Belajar kena datang belajar berguru, maknanya kita kena belajar tadi menegakkan agama. Amal ma'ruf nahi munkar, ajar orang baik, kena buat itu benda hidup. Agama benda hidup. Kalau benda hidup, dia kena siram. Wasiat Nabi menggunakan syarat tuntutan perintah Allah, undang-undang Allah. Di mana pun ada undang-undang, peraturan yang ada baik. Yang ketujuh, al-qadrah. Qadrah ni maksud sifat apa ni? Nafsiyah ke, salbiyah ke, ma'ani ke? Sifat ma'ani. Qadrah bahasa Arab. Al-qadrah bahasa Melayu, alih bahasa Melayu kuasa. Itu baru bahasa. Kita bukan nak belajar bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arab kata qadrat, Melayu kata kuasa. Artinya kuasa. Kuasa qadrat. Artinya Allah tadi kuasa pengkuasa. Yang berkuasa bukan kuasa penguasa, Allah yang berkuasa. Kerana sebab kuasa saja bawa alih bahasa. Yang ampunya kuasa, yang berkuasa memberikan 7 benda langit. Khalaqas samawati wal ard, yang itu 7 langit dan bumi, Allah yang menjadikan dia dengan kuasa. Dia berkuasa. Kita kuasa. Baik. Artinya kuasa qadrat Tuhan memberi bekas. Dia beri bekas. Kita buat pun, kita asbab kita. Yang itu Allah. Asbab saja. Sama lah macam hukum adat. Istiadat, hukum adat. Dia lain. Hukum adat, istiadat. Hukum adat. Hukum adat biasanya mandi basah. Itu hukum. Kuadanya. Makan biasanya kenyang. Yang kenyang tu nasi kan? Itu dia akidah. Ada orang ni 3 minit tak ada satu baru setak tu. Orang ni setengah minit dah kenyang lah. Memang dia tak sama. Kau kaya duit punya berapa, makan nasi dekat 10 minit, pilihannya. Api hukum adanya membakar hangus. Bila mencari mana tak bakar itu, bicara. Kena biar berakhir. Itu bicara adat. Itu karamah. Karamah ni maknanya kemuliaan. Bukan keramat. Orang tu pulau besar, pulau keramat. Orang keramat. Bukan keramat, karamah. Oh, di pulau keramat. Harimau keramat. Ada pula keramat, ada harimau. Karamah ni yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang, dan dia sendiri pun tak tahu yang karamah tu ada pada dia. Allah Ta'ala beri. Dengan Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, dengan doa dia Tuhan makbul, minta. Itu karamah pada seseorang. Bukan daripada semua.
Baik, arti kuasa kehendak Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan sesuatu, pada mengadakan dan tiada mengadakan. Itu kuasa. Maka hakikatnya ialah qudrat ini satu sifat yang qadim, lagi azali, makna dia tidak ada permulaan. Dan azali dan tidak ada kesudahan. Allah dia qadim, sifat dia qadim. Kita qadim tak? Qadim ada dua. Qadim ada hakiki, qadim idhafi. Qadim idhafi ni maknanya dia kekal, tapi idhafi kekal yang benar. Siapakah Allah kekal? Kita ada permulaan tak? Kita ada permulaan? Ada kesudahan tak? Dia tak ada kesudahan. Baik. Siapa kekal? Allah kekalkan. Ya, kita tak ada kesudahan tu. Kalaulah mati tu, mati masuk jasad, raid terus, tak apa senang. Dia mati bukan macam tu. Makna meninggal saja benar, mandi beli kamar, masuk pun, raid, habis. Tamat lewat dia cakap tu. Tak apa. Tetapi kena ingat, bila roh berpisah jasad tadi, dia hanya tinggal jasad. Jasad ni dia busuk lama pun tak boleh. Suami isteri pun tak nak duduk lama-lama busuk, orang tak nak duduk. Satu tambahan orang tak nak, orang tak juga. Orang tak nak lagi dah. Orang tak nak lagi. Walaupun di rumah kita, orang tak nak lagi. Orang tambah tak mana, dia busuk tak nak. Kau kulit hitam, kau putih, kelabu asap, semuanya. Bila dah roh bisa jasad, dia kegelapan semua sama. Bengkak semua, busuk semua sama. Bila dia keluar ni, dia tutup lah. Pergi di rumah. Imam datang rumah dia. Di rumah imam ada? Dia ada di rumah dia? Tak ada. Dia tak ada di rumah. Habis dia ada mana? Dia ada di surau. Dia ada tak? Ada. Tapi dia tak bertempatkan lagi dah. Kita juga bila meninggal tak ada di kemakatan, tapi ada di alam roh. Bila mati itu bermulalah babak hidup yang sebenar-benar hidup yang tak nak mati lagi. Di sini ini maknanya proses diuji. Proses Allah nak uji, tengok. Maka dia kata Allah takut. Kami jadikan kematian dan kehidupan tadi nak lihat siapa yang lebih terbaik. Ujian. Kita sedang diuji. Duduk dan suruh pun sedang diuji. Uji. Nak datang pada uji tak? Diuji. Kalau lama sikit tahan uji tak? Tahan uji agak tuan-tuan ni. Tuan-tuan agak tahan uji ni. Ada kekuatan apa boleh? Kalau dia terus malam ni sampai 10 malam, boleh tahan tak? Kata tahan uji tak tahan uji. Saya makan ada tahan uji. Kekuatan kita dekat mana? Kekuatan kita dekat mana? Tak kata tuan saya sama lah. Kalau kita sedang uji. Ujian ni, apa makna uji? Uji ni macam tak kisahlah. Dia bagi soalan bukan beri jawapan. Allah tak akan tanya apa yang orang buat pada kamu. Apa yang orang kata pada kamu di depan ke belakang ke. Bukan tak tanya. Tuhan tanya apa yang kamu buat. Orang yang buat kat kita pula kata kita, Tuhan akan tanya kenapa aku kata pada dia. Tuhan, apa kamu buat? Petang tadi apa kamu buat? Maghrib tadi apa kamu buat? Dia jawab, kena jawab dah tu. Bila nak jawab ni? Kena jawab dah soalan ni. Jawapan di hadapan Qadir Rabbul Jalil. Di masa tadi segala cerita yang kita buat sekarang ni dibentangkan seluruh mata pandang. Bom dia lawi. Kita akan baca satu persatu tau. Di hadapan Allah SWT kita akan baca ni. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun sini. Sehari di sana, sini 1000 tahun. Habis bila habis? Tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Boleh tunggu bukan ni? Boleh tunggu. Ikut bahagian.
Pasal pertama, kita ni pasal sekarang. Pasal yang nak masuk ni, saya dah sebut banyak kali, saya ulang biar sampai tuan jemur lah. Pasal kita nak masuk dalam kubur ni nak masuk ni. Tuan ingat senang begitu ke? Kalau tak ada, angkat balik mani kapan? Nak masuk kena pasport, dah sebut dulu. Kena ada pasport, ada pasport tak? Kita nak pergi negara orang, pun kena ada pasport. Negeri orang, bukan negeri kita. Kena ada pasport. Pasport ada, parti, tak boleh masuk. Yang kita nak pergi sana, pasport ada tak? Memberi ada pasport tak boleh? Kena buat pasport. Pasport ada pun kena cek setiap hari. Ni kita dah cek pasport kita. Kita datang tu cek pasport baru buat supaya pasport tak mati. Pasport inilah dinamakan iman. Ni tu belajar kami ni. Bang akidah ni. Amalan kita buat mesti berbetulan dengan akidah. Amalan kita buat semua mesti berbetulan dengan akidah. Allah. Jangan tak berbetulan. Ada pasport tak? Dan macam banyak sifat Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu bang pasport dia. Hidup balik pasport tu. Kalau tak semayang tak sebut syahadah. Tak mayang kan? Sampai dia kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Dia jadi dah tak jadi. Kita semayang tu dah syahadah dalam tiap hari. So pasport tadi tak, pasport tak mati. Pasport tadi bukan mana nak mati, bukan mana syahadah tadi dah. Mereka berhenti berbotolan. Apa yang kamu nafi, apa yang kamu isbat tadi? Yang kamu enggak Allah tu, Allah tu siapa? Allah tu Khalik. Apa dia ni? Ni sebab Allah kuasa, macam kuasa. Ni dia tengah ni. Maka hakikatnya Allah Ta'ala itu Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat ini tapi berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang bersetuju dengan iradah. Allah kuasa membawa hidayah pada kita, tapi iradah dia tak guna. Dia tak guna. Dia kuasa. Dia boleh panggil semua orang masuk. Allah panggil, buka. Tapi dia tidak iradah, dia tak guna. Allah boleh menurunkan hujan, tapi dia berkuasa, tapi dia tidak iradah. Dia tak guna. Dia tak tahu. Allah kata, kun fayakun jadi. Allah berkuasa. Baik kita jangan sikit. Adapun menyandarkan taksir, memberi bekas pada kodrat itu adalah yang kata Allah tadi bersifat kodrat tadi adalah majazil aqli, yakni sindiran cakap yang boleh dipaham oleh akal. Yang dipahami oleh akal juga kerana yang memberi bekas pada hakikatnya itu zat, bukan sifat tadi. Oh, nampak ni dalam terang tak tu? Yang memberi bekas tadi zat, bukan kodrat, sifat. Kodrat itu sifat yang mudah dipahami oleh kita. Allah yang berkuasa. Allah menjadikan alam, dia berkuasa. Kuasa berkuasa, Allah berkuasa. Tapi katanya zat yang berkuasa tadi. Okay, kena faham kan? Zat yang berkuasa. Sifat tu kalau ada sifat. Nama sebab di segi maknanya kita nak sedang cakap yang mudah dipahami oleh akal. Saya nak suruh saya laku tak aku saya. Dia saya tak laku. Nak guna sebab dia kuasa. Artinya hakikatnya Allah, zat Allah Ta'ala yang bersifat qudrah. Zat Allah Ta'ala yang bersifat qudrah, yang memberi bekas. Bukan sifat itu sendiri. Itu kenapa aku jauh lagi. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat yang mahaki, maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Tidak perbuatan menjadikan sesuatu melainkan baginya, kerana Allah. Demikian yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin. Tetapi pada orang awam, orang yang awam berkata qudrat yang memperbuatkan. Kuasa Allah. Qudrat, dengan sifat qudrat. Contoh. Tetapi pada orang yang awam, tengok betul kita awam. Faham betul. Tetapi pada orang yang awam berkata qudrat yang memberi, yang berbuat, atau katanya pandang olehmu. Perbuatan qudrat Allah.
maka yang berkait itu haram. Nampaknya tu. Sikit je lagi. Kita anggapkan kodrat Allah yang menjadi habis. Zat Allah. Jadi kalau kita faham betul, tapi kalau kita faham hakikatnya tak faham. Tak faham tidak, betul. Dan faham zat Allah yang menjadikan, bukan kodrat. Kodrat itu sifat. Nama bagi sifat mana? Allah itu berkuasa. Atau dikatanya pandang olehmu perbuatan kodrat Allah. Boom. Gerak gempa berlaku. Tsunami berlaku. Wah, kita tengok kodrat Allah. Tengok kodrat Allah. Habis. Lari tak lari? Lari. Maka yang berkait itu haram. Dan kata separuh ulama makruh. Semua makruh. Selama ia tidak beriktikad, kodrat bekas. Makruh. Jadi selama dia tidak beriktikad, kodrat bekas. Zat bekas. Untuk makruh. Dengan sendirinya, adapun ia beriktikad, kalau dia beriktikad, kodrat yang bekas dengan diri dari kafir. Na'udzubillah min zalik. Kalau dianggap kodrat yang tsunami itu kodrat yang beri bekas, kodrat yang menjadi. Kalau kita Allah yang buat kodrat menjadi apa? Kalau kita sifat kosak. Bila sebab tu nak kenal Allah tu, nak kena faham tu. Oh Allah, itu sifat. Allah tu mana adanya sama benar. Kita mendengar, kita ni sifat. Alat dengar, alat dengar kita ni pun. Benda yang bunyi, baru dengar. Kalau benda tak boleh dengar tak? Allah Ta'ala setiap yang mawujud, semua ada dalam pendengaran Allah. Setiap mawujud, semua ada dalam penglihatan kita sampai mana? Penglihatan kita sampai mana? Kami tak ada, tak pakai dah? Tak ada dah? Dah masuk umur 70 lagi, kau siapa? Siapa boleh kan? Kau siapa? Sudah bukan? Dia kan, dia pakai ni. Kau siapa? Hang siapa tak? Kau siapa? Ini semua nak lalu ni, semua akan lalu ni. Siapa? Kita lalu di rumah. Dulu 20 tahun, 15 tahun dulu. Lalu di rumah tak boleh dengar tau. Kalau mau kampung lah. Allah ni tak dengar lah. Orang ni bergaduh kan? Bukan bergaduh. Dia tak bagi suruh nak buat apa, bodoh kasih semua. Dia cakap pelan rumah dia tak dengar. Isteri pelan rumah tak tahu dengar. Cakap apa orang yang bodoh bukan dia bodoh. Dulu tidak bisik-bisik dia pun faham. Sikit-sikit pelan. Kena main bahasa isyaratnya. Kena bahasa isyarat. Dan bagi sedang bisik rumput. Saya kata bisik ni semua. Dia tak faham. Dia kata dia kena sengat tuan bayang ibu. Dia kata dia kena mati ni. Oh, dah aku bukan ada ibu tu. Dia gelap lah. Dia pun tak faham. Bahasa saya. Dia pun. Okey. Baik. Mendengar kita ini benda yang berbunyi. Bukan tak dengar. Adalah kalau alat ni rosak, tak boleh. Kalau alat rosak, apa boleh apa? Okey juga. Cacat tak? Cacat. Walaupun ada orang ni lawa cantik kenapa, tapi dengar kecil sebelah. Dengar tapi kecil dengar. Alat habis. Orang cacat. Allah. Kita mahu kita sedang ni mahu terledak dah. Kecil. Mutahid ni maknanya kita terang betul tidak suka dengan kelebihan. Dan kata separuh ulama makruh selama ia tidak mengiktikad kodrat yang memberi bekas. Dengan dirinya adapun ia mengiktikad kodrat yang memberi bekas dengan diri dari kafir dan Allah. Kalau yang kata Allah yang bersifat kodrat yang tak apa. Kalau dia kodratnya jadi habis. Kodrat itu sifat, kalau sifat dan bekas. Allah ialah zat Allah berkodratlah yang menjadi dan meniadakan sesuatu. Okey, jelas kan? Itu baru sifat ini. Nanti dia nak hutan jadi banyak lagi. Bila kita nak kupas ni sifat 20 banyak lagi tu. Dia bukan dah habis dekat biar sifat-sifat tu. Kita nak bagi ma'ani, kenapa masuk ma'ani? Kenapa tak masuk ma'nawiyah? Kenapa dia tak masuk? Tak boleh. Jadi benda tu kalau kita faham betul, kita sayang nak tinggal belajar ni. Jangan kita buat sambilan, belajar ni kita fokus semua. Benda ni nak nikmat. Kita hidup ni bangsa tu kita balik bekerja. Bekerja maknanya nak cari kesenangan dunia. Di sana kita nak senang sana ni, usaha kita tak mana. Berapa persen masa kita? Berapa jam? Berapa banyak masa kita guna untuk nak usaha nak?
Nak selamat ni dan nak selamat. Nak selamat orang ni, diri kita nak selamat, macam mana nak selamat kita? Baik. Akhir kata, saya ucap terima kasih menghadap Pak Abdul Ghani. Mudah-mudahan lebih faham betul ada hidayah. Satu, kalau saya nampak kali, orang selalu sedar kalau sikap kita tiba-tiba berubah. Tetapi mereka tidak pernah sedar sebenarnya perbuatan mereka yang membuat sikap kita berubah. Sekian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal ardi. Allahumma shrah bil Qur'an al-azim sadran wa yassir amri. Ya musabib al-asbab, ya fatil abwab, ya sami al-aswad, ya fadil haja, ya Allah. Ya fadil haja, ya Allah. Ya mujibu da'wat, ij'al mujahid. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.